Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Warung Bas. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Warung Bas ini terdapat pada muka surat 186 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 4.2.2 mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mengujarkan sebuah cerita mengenai warung bas dengan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan 3 idea dengan bahasa badan yang kreatif. Kedua, menulis sebuah penulisan imajinatif mengenai warung bas dengan bahasa yang menarik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mengujarkan sebuah cerita mengenai warung bas dengan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan 3 idea dengan bahasa badan yang kreatif. Kedua, murid berjaya menulis sebuah penulisan imajinatif mengenai warung bas dengan bahasa yang menarik secara berperenggan. Pernahkah murid-murid menjamu selera di kendera saji? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah menjamu selera di kendera saji. Untuk pengetahuan murid-murid, kendera saji ini dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai food truck. Ya, lihat gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini, adanya kenderaan yang telah diubah suai menjadi warung ataupun gerai jualan makanan. Sungguh kreatif dan berinovasi ya murid-murid. Lihat di situ para peniaga yang menggunakan kendera saji tersebut memerlukan kawasan yang luas supaya memudahkan dan memberi keselesaan kepada para pelanggan yang datang ke situ untuk menjamu selera. Tentunya perniagaan yang dijalankan ini dengan menggunakan kendera saji ini sungguh memudahkan para peniaga kerana mereka perlu membawa peralatan masakan dan juga membawa makanan dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Jadi di sini mereka tidak memerlukan kos sewa bangunan kerana mereka memerlukan kenderaan tersebut sahaja. Pastinya mereka perlu menyediakan tempat untuk para pelanggan menjamu selera iaitu mereka perlu menyediakan kerusi dan juga meja. Tentu perkara ini sangatlah digalakkan kepada para peniaga pada masa kini untuk menjalankan perniagaan yang menggunakan kendera saji tersebut. Oleh itu, kita perlulah sentiasa berinovatif dan merancang strategi perniagaan ataupun pemasaran dengan sebaiknya supaya dapat memperolehi hasil yang menguntungkan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan mengenai warung bas dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah ikut cikgu untuk bersama-sama membaca teks petikan yang telah disediakan di sini. Kemudian kita bersama-sama untuk menjelaskan idea yang terdapat pada gambar tersebut.
Abang Atoy, iaitu Encik Jumat, berhasrat untuk membuka perniagaan makanan. Namun begitu, hasratnya terhalang kerana dia kurang keyakinan diri. Keadaan ini menyebabkan dia berasa bimbang jika gerai makanannya gagal menarik perhatian pelanggan. Ayah Encik Jumat dapat menyelami perasaan anak bujangnya. Sebagai orang yang telah masak dalam selok-belok perniagaan, beliau memberikan buah fikirannya. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk menjelaskan gambar yang pertama di sini. Gambar yang pertama ini mengenai cadangan agar bas yang usang di kampung itu dijadikan warung. Cadangan ini merupakan cadangan oleh ayah Encik Jumat. Lihat di situlah adanya bas yang usang dan buruk yang berada di kampung itu. Jadi, mereka mahu menjadikan bas tersebut sebagai warung. Seterusnya, kita lihat gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua ini menunjukkan Encik Jumat mengupah beberapa orang pekerja baharu. Di situlah pekerja baharu telah pun membantunya untuk mengubah suai bas tersebut untuk dijadikan sebagai warung dan turut membersihkan bas yang usang itu supaya kelihatan cantik. Seterusnya gambar yang ketiga pula menjelaskan beliau telah pun berjaya menjalankan perniagaannya di warung bas itu. Sungguh cantik dan moden ya murid-murid, dapat lihat bas yang telah diubah suai bas yang usang itu kepada bas yang lebih cantik dan moden. Kita sambung terus kepada perenggan yang terakhir di situ. Warung bas Encik Jumat mendapat sambutan hangat daripada pelanggan. Para pelanggan amat tertarik akan konsep warung yang agak berbeza itu. Encik Jumat bersyukur kerana jerih peritnya telah membuahkan hasil. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengujarkan cerita berdasarkan gambar pertama mengenai warung bas dengan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya ini, murid perlu mengujarkan cerita berdasarkan gambar yang telah dijelaskan secara ringkas tadi. Jadi di sini, murid perlu menyampaikan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah ataupun menggunakan peribahasa yang sesuai. Oleh itu, jangan risau murid-murid. Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan gambar yang pertama ini, iaitu Cikgu Afan telah menyediakan ceritanya. Oleh itu, mari kita bersama-sama untuk mengujarkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ayah Encik Jumat mencadangkan kepada anaknya agar bas yang usang di kampung itu dijadikan warung. Encik Jumat tertarik dengan buah fikiran yang dikemukakan oleh ayahnya itu. Beliau telah mendapat keizinan daripada pemilik bas usang itu untuk dijadikan warung. Baiklah murid-murid, dalam cerita ini, Cikgu Afan telah pun menggunakan peribahasa iaitu simpulan bahasa buah fikiran. Itulah bahasa yang indah digunakan dalam cerita tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengujarkan cerita berdasarkan gambar kedua mengenai warung bas dengan menggunakan bahasa yang indah
dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya ialah sama juga murid perlu mengujarkan cerita bagi menjelaskan gambar yang kedua pula. Seperti yang telah dijelaskan secara ringkas pada slide aktiviti yang pertama tadi, kini murid perlu menjelaskannya dengan lebih terperinci. Oleh itu, jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid dengan menyediakan teks ceritanya berdasarkan gambar yang kedua ini berserta dengan penggunaan bahasa yang indah, iaitu penggunaan peribahasa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk mengujarkan cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Beliau telah mengupah beberapa orang pekerja baharu untuk mengubah suai dan membersihkan bas yang usang itu untuk dijadikan warung. Beliau turut membantu para pekerjanya itu ibarat yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hasilnya, bas yang usang itu sudah menjadi warung yang begitu cantik dan moden. Baiklah murid-murid, dalam teks cerita ini, Cikgu Afan telah pun menggunakan peribahasa iaitu yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Maksudnya ialah sesuatu pekerjaan itu dilakukan bersama-sama. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengujarkan cerita berdasarkan gambar ketiga mengenai warung bas dengan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sama juga seperti tadi, kita perlu menjelaskan maklumat bergambar ini iaitu gambar ketiga dengan mengujarkan cerita berdasarkan gambar tersebut. Jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid dengan menyediakan teks cerita bagi gambar yang ketiga ini dengan menyediakan penggunaan peribahasa iaitu sebagai bahasa yang indah dalam cerita tersebut. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan cerita berdasarkan gambar ketiga ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Beliau telah menjalankan perniagaannya di warung bas itu pada setiap hari. Beliau amat bersyukur kerana berjaya menjalankan perniagaannya di warung bas itu. Hasil titik peluhnya selama ini tidak sia-sia kerana telah menguntungkannya. Baiklah murid-murid, berdasarkan teks cerita tersebut, Cikgu Afan telah pun menggunakan bahasa yang indah iaitu peribahasa, iaitu simpulan bahasa titik peluh. Maksudnya di sini ialah hasil pekerjaan seseorang itu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita tuliskan sebuah penulisan yang lengkap mengenai warung bas secara berperenggan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat-ayatnya. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu memindahkan sahaja cerita yang telah kita ujarkan bersama-sama tadi berdasarkan gambar yang pertama, kedua dan ketiga ke dalam bentuk perenggan dalam penulisan ini. Mudah kan murid-murid? Jadinya di sini P1 yang telah murid-murid lihat di sini sebagai perenggan yang pertama iaitu sebagai perenggan pendahuluan. P2 sebagai perenggan yang kedua. Sudah pun dinyatakan di situ. Jadi murid salinlah terus di situ. Jadi P3 merujuk kepada perenggan ketiga mengenai ayat yang dibincangkan iaitu cerita berdasarkan gambar yang pertama.
Jadi di sini murid perlu rujuk semula slide aktiviti yang kedua iaitu gambar yang pertama. Jadi murid pindahkan sahaja cerita tersebut ke dalam bentuk perenggan di sini. Mudah kan murid-murid? Seterusnya P4 perenggan yang keempat sebagai perenggan yang menceritakan gambar yang kedua. Jadi murid rujuklah semula slide aktiviti yang kedua tadi iaitu bagi gambar yang kedua. Jadi murid pindahkan sahaja cerita yang terdapat dalam gambar yang kedua tadi kepada bentuk perenggan di sini. Mudah kan murid-murid? Seterusnya P5 sebagai perenggan yang kelima iaitu murid rujuklah semula gambar yang ketiga tadi. Gambar yang ketiga tadi telah pun diceritakan ataupun telah dijelaskan ceritanya dan murid perlu pindahkan cerita tersebut ke dalam bentuk perenggan di sini. Mudah kan murid-murid? Dan P6 sebagai perenggan yang keenam iaitu perenggan penutup. Jadi murid salinlah semula perenggan penutup tersebut. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.